السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, berikutnya ialah bab tahrimin namimah, bab pengharaman namimah. وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد, yaitu namimah bermaksud memindahkan cakap ataupun bawa cakap orang kepada orang lain dalam bentuk untuk menimbulkan kerosakan. Namimah bermaksud satu orang ambil cakap orang lain, beritahu kepada orang lain dengan tujuan supaya berlakunya pergaduhan, ataupun kita sebut mengadu domba dalam bahasa kita. Dan hal ini dilakukan oleh banyak pihak. Sebahagiannya besarnya membabitkan orang-orang ataupun kaum wanita, iaitu mereka kadang-kadang suka berbicara dan membawa kabar orang lain kepada orang lain dengan tujuan berlakunya pergaduhan. Sebahagian besarnya juga membabitkan orang-orang politik dalam usaha persaingan menjatuhkan antara satu sama lain, lalu dipindah cakap seorang kepada orang lain supaya berlakunya perbalahan dan pergaduhan. Syarak melarang hal ini. Qala Allah Ta'ala hammazin masya'im bin namim, yakni Allah Ta'ala cerita tentang golongan yang jangan Nabi taat mereka. Hammaz iaitu golongan orang yang mencela orang secara berhadap. Kata Masya'im bin namim, dia jalan, dia bawa berita. Dia pergi satu orang, kau tahu tak, si dia tu kata apa kau bawa ni, supaya bergaduhnya orang, termasuk dalam dosa-dosa. Pergi pada orang lain, ni aku ni bukan apa ni, kalau tak kena kawan aku tak beritahu. Sebenarnya dia kata tak kau bawa ni teruk, yang mana pemberitahuan itu tidak menimbulkan apa-apa pun kebaikan, hanya pergaduhan semata-mata. Hanya pergaduhan semata-mata. Jika dia bagi tahu satu perkara yang untuk mengelakkan pihak yang diberitahu itu daripada jatuh dalam satu bahaya, itu mengelakkan orang kena balik, tak apa. Dia bagi tahu bahawa ni aku dengar kata dia memang nak kena kau, kita kena bagi tahu je. Kalau tidak, sebenarnya dia ada rancangan jahat, dia tak boleh beritahu, tak baik. Tak, kita bagi tahu. Kalau itu rancangan itu kita tahu. Kalau tak diberitahu, terzalimkah kawan ni? Dia diberitahu. Bahkan kadang-kadang wajib kita memberitahu untuk menyelamatkan saudara kita daripada dizalimi. Kita beritahu kepada dia, aku bagi tahu pada kau, kawan tu yang nak ajak kau masuk bisnes dengan dia tu, dia bagi tahu aku sendiri dia ada rancangan memang Tiga Abdul nak bola kau. Beritahu. Oleh kerana tu kita beritahu. Tak termasuk dalam namimah yang dilarang. Tapi sekadar kita dengar satu orang kadang-kadang dia sembang-sembang kita, tak boleh pakai tu. Kita pun pergi, dia beritahu baru ni dia cakap, dia kata kau tak boleh pakai. Memang dia kata,
Tapi kadang-kadang satu orang dia kata, lepas pada tu dia silap. Lepas pada tu dia kata masa emosi. Ada peluang. Kalau kita tak bagi tahu, perkara itu berakhir dalam ketika itu aja. Tetapi oleh kerana kita beritahu, menyebabkan pihak satu lagi membalas, lalu memutuskan hubungan antara satu sama lain. Habis itu kalau dia kata, kalau dia kata kalau kita benar Muslim, kita stopkan dia. Tak betul lah orang kata dia tak ada pakai. Orang ni bertanggungjawab, saya tahu. Kalau kita Muslim, melainkan orang itu ahli yang zalim, ahli ifsad, yang menyesatkan, itu kita beritahu, dan kita juga beritahu kepada orang ramai. Dia juga, terutama orang-orang alim, apabila dia kata dia tu melakukan perkara yang tak baik, kita pindah cakap tu supaya orang tu tahu. Kau tahu tak, orang sekian-sekian, orang yang dihormati, kata perbuatan kau tak bagus, dengan tujuan memberikan peringatan kepada orang itu. Orang yang tertentu yang baik kata kau tak bagus, menunjukkan kau memang tak bagus, supaya dia ingat, oh dia kata gitu ya, aku kena stop, supaya dia insaf. Itu lain juga. Wa qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mereka melafazkan satu perkataan melainkan raqib dan atid, yang malaikat yang mencatatkan amal kebajikan mereka, amal baik dan buruk, akan mencatatkan apa yang mereka lakukan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, yaitu Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, seorang yang terkenal sebagai orang yang mengambil berat di dalam urusan tanda-tanda kiamat dan perkara-perkara yang akan berlaku selepas daripada kehilangan dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni dia, orang ni sendiri dia ada berbagai-bagai kecenderungan. Ada setengah orang tu dia minat macam ni, ada setengah orang dia minat macam ni. Hatta dalam agama sendiri ada orang dia memang minat fiqh, ada orang dia tak fiqh, dia minat perbahasan tauhid, ada orang dia minat tafsir. Di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in juga ada perbezaan-perbezaan. Hudzaifah ibn Yaman, seorang sahabat yang dia memang minat asyraqus sa'ah ataupun al-fitan wal malahim, tanda-tanda kiamat ataupun fitnah yang akan berlaku selepas daripada ketiadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah banyak meriwayatkan hadis-hadis ataupun menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kaitan dengan apa yang akan berlaku nanti. Sehingga Hudzaifah juga orang yang diberi oleh Nabi menyimpan nama orang-orang munafik. Paling tak tahu. Hudzaifah bin Yaman. Dan ini ada orang minatnya masing-masing. Dan Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang takhasus major dia di dalam bidang ini. Dia meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk syurga nammam, orang yang suka bawa cerita orang. Orang yang suka bawa cerita orang. Kadang-kadang orang mungkin orang perempuan, nanti dia tak ada. Orang lelaki pun sama juga, kan? Lima orang. Kadang-kadang dia tak ada apa-apa urusan. Dia pergi sebab dia datang haji, alhamdulillah. Dia pergi satu rumah dia nak sembang. Mungkin orang dia nak cari kawan bercakap. Bila dia bercakap je, yang paling menarik, dia kata, kau tahu bahawa ni, dia kata apa kau? Dia cakap. Itu dinamakan dengan namimah. Nabi kata tak masuk syurga namam. Lepas tu dia kata bahawa tujuannya tak ada apa kepentingan. Kalau dia kata kau tahu, dia kata apa bahawa ni. Dia kata bahawasanya kalau kau datang, dia akan tipu kau. Itu tak apa. Kita nak elakkan dia kena tipu. Tapi kita bagi tahu benda yang dia kata
Kau tak erti je. Kau tak pandai. Kau bodoh je. Benda-benda tu yang akan menimbulkan kemarahan pihak yang diberitahu. Lagi tahu orang yang buat tu tak masuk syurga. Nama tak masuk syurga. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut dan Ihya menyebut ada beberapa perkara yang patut diberi perhatian oleh orang yang mendengar khabar orang lain. Yang pertama, kita tahu kalau orang kaki bawa cerita, setengah orang kadang-kadang setiap orang terjadi dia bawa cerita ni. Sekali-sekala terjadi pada dia. Tapi dia bukan satu orang manusia yang berterusan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pun dia. Tapi ada orang memang itulah bidang dia. Itulah bidang dia. Kita tahu lah kalau dia datang nak cerita tu, ada lah topik-topiknya. Orang tu dibawa ke sini, ini nama. Kita yang mendengar namimah itu, yang mendengar cerita dia tu, apa patut kita buat? Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut, antaranya kita kena tahu bahawa dia tu pada segi nilaian agama fasik. Orang fasik. Pasal orang fasik ni orang yang dianggap kaki buat dosa. Sedangkan Quran kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kamu orang fasik, hendaklah kamu selidik betul. Oleh kerana itu, orang fasik kabarnya tak diterima. Kadang-kadang kita sendiri kena cerdik, tuan-tuan. Ada keadaan orang pindah cakap orang ni, kadang-kadang bukan sama dengan kawan tu cerita. Dan banyak keadaan kita jangan tertipu. Kadang-kadang kawan tu kata, dia tak tahu, dia tak reti. Dia bilang, dia kata kau tak reti. Lain tu. Lain. Sedangkan kawan tu kata, dia tak reti tu, bukan macam tu. Biasa je, bukan dia masuk memang tak reti. Dia bilang, dia kata apa? Dia kata kau tak reti. Bunyi tu lain. Macam sama titik, nokta, koma ni ada makna yang baru. Takkan nak sama dengan makan susu kambing dengan makan susu kambing. Mana boleh sama. Yang kedua tu kambing, kau kambing. Yang pertama ni yang minum susu kambing. Minum susu kambing berbeza dengan minum susu kambing. Itu beza tu. Termasuk kau kambing. Itu beza. Oleh kerana itu pindah cakap itu, kita nak kena tahu. Nanti bila dia pindah dalam suasana yang lain, kadang-kadang tafsiran kita juga lain. Mungkin ketika dia sedang mengulas, dia menjawab satu perkara. Tiba-tiba dia pindah, dia kod itu saja. Bila dia kod itu saja, maka kita yang dengar akan salah faham. Bila kita tanya dia balik, dia kata sebenarnya aku bukan maksud itu. Cerita aku ini bermula daripada sekian. Saya buat satu contoh. Contoh ini rajin baca buku Al-Bani. Al-Bani lah semua manusianya ada lemah juga baik dia. Dia satu orang penulis, satu orang sarjana. Ada kebaikan dia, ada penulisannya. Dia sama manusia ada lemah. Ya, tapi saya nak cerita penulisannya. Dia kata, saya jilu Isa. Wa sayahkum bit-Taurat. Wa sayahkum bil-Quran. La bit-Taurat, wala bil-Injil, wala bi-Fiqhi Abi Hanifah. Akan turunnya Nabi Isa. Dia akan berhukum dengan Taurat dan Injil. Dia akan turun dengan Quran. Tidak dia akan hukum dengan Taurat, tidak dengan Injil. Dia akan berhukum menggunakan Quran, bukan Taurat, bukan Injil, bukan Fiqh Abi Hanifah. Orang yang inti Al-Bani, dia quote perkataan tu. Dia tulis, dia tengok, dia kata Al-Bani hina Abu Hanifah. Dia samakan Abu Hanifah ni dengan Taurat dan Injil, kitab yang tak boleh pakai lah. Dia timbul orang mazhab Hanafi negeri India, Pakistan, Wahabi. Dan beberapa orang penulis yang anti Al-Bani dia makut benda. Tapi kalau kita baca buku keseluruhan, kita tengok Al-Bani sedang menjawab dakwaan setengah orang taksub di kalangan mazhab Hanafi yang menyatakan kalau Nabi Isa turun pun dia pakai fiqh Abu Hanifah.
Jadi dia menjawab dalam keadaan konten ayat itu merujuk kepada isu itu. Maka kita kena jaga orang-orang yang main-main tuduh orang ni. Dan akhirnya kita akan salah faham dalam hal ini. Saya ambil kesempatan ini kita baca pasal penulisan karya yang dipelajari sekarang. Saya nak baca satu orang penulis yang sedang cuba memunculkan dirinya, iaitu Zamihan namanya. Zamihan ini dia bentang-bentang kerja, dia mencerca dan mengutuk Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, dan bukunya ditulis apa dan dia bentang kerja ada beberapa pihak yang anjur. Tapi saya menjawab Zamihan, mudah-mudahan CD Zamihan sampailah kepada peminat-peminat Zamihan. Zamihan ini menyesatkan Ibn Taymiyah habis-habisan. Dan dia menulis beberapa kata kerja dalam bukunya. Tapi saya nak jawab sebahagian ringkas apa yang dia kata. Kalau kita tengok dalam buku Zamihan, Zamihan antaranya menyebut bahawasanya dia buat tajuk-tajuk dalam buku surat 70 hingga 76 antaranya. Buku dia Salafiyah Wahabiyah satu apa keliruan apa. Dia kata bahawasanya Imam Nawawi, pertentangan antara Imam Nawawi dan Ibn Taymiyah. Imam Nawawi dia merujuk, dia buat ada satu keadaan kita baca Imam Nawawi ni memang menentang Ibn Taymiyah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Imam Nawawi meninggal pada tahun 676 dan Ibn Taymiyah lahir pada tahun 661, dan mereka tak mengenali Nawawi. Ibn Taymiyah kenal Nawawi, Nawawi tak sempat kenal Ibn Taymiyah. Orang yang baca tengok dia kata semua imam tolak dia. Dia sebut tentang percanggahan pendapat Ibn Taymiyah dengan Imam As-Suyuti. Untuk pengetahuan tuan-tuan, jarak antara Ibn Taymiyah meninggal setelah 121 tahun, barulah lahir Suyuti pada tahun 849, sedangkan Ibn Taymiyah meninggal pada tahun 728. Pertentangan Ibn Taymiyah dengan Al-Hafiz Ibn Jauzi. Hafiz Ibn Jauzi ni seorang tulis saja menghantam Ibn Taymiyah. Sedangkan Hafiz Ibn Jauzi meninggal pada tahun 598. Hampir 100 tahun lebih kemudian barulah lahirnya Ibn Taymiyah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat, hampir 1 tahun baru lahirnya Ibn Taymiyah. Tulisan-tulisan yang seperti ini, bila orang tak tahu, orang awam baca, dia akan kata tengok semua para ulama kata Ibn Taymiyah ini sesat. Saya tunjuk lagi apa dia tulis. Kata dia, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang syarahkan Fathul Bari, yang syarahkan Sahih Bukhari, kitabnya Fathul Bari, dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah, dia ada kitab Ad-Durar Al-Kaminah, menyebut para ulama telah menggelar Ibn Taymiyah dengan tajsim, yakni menyamakan Tuhan dengan makhluk. Berdasarkan apa yang telah beliau tulis, Ibn Hajar menambah lagi, dia dihukum munafik kerana perkataannya terhadap Sayyidina Ali. Itu dia tulis dalam buku dia. Saya baca tuan-tuan, saya terjemah apa yang Ibn Hajar tulis yang sebenar. Orang ramai telah berbeza pendapat mengenainya kepada beberapa golongan. Di kalangan mereka ada yang mengaitkannya dengan tajsim. Di kalangannya pula ada yang mengaitkannya dengan nifaq. Kemudian Ibn Hajar sebut, Ibn Taymiyah terus dipenjara sehingga kembali ke rahmatullah. Kepada Allah juga kembali segala urusan. Dia memerhatikan mereka yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Hari kematian Ibn Taymiyah itu menjadi bukti. Manusia memenuhi jalan menyambut jenazahnya. Orang Islam datang dari serata pelusuk. Mereka mengambil keberkatan dengan menghadiri jenazahnya pada hari yang ditegakkan bukti.
Mereka semua ingin memegang kerandanya sehingga patah. Itu kata Ibn Hajar. Dia bela. Kemudian Ibn Hajar kata, Ibn Hajar sambung. Ibn Hajar bela Ibn Taymiyah. Kerana dalam buku tu, dia kata Al-Imam Az-Zahabi yang nak murid Ibn Taymiyah besar. Ahli besar Zahabi. Zahabi pun mengutuk Ibn Taymiyah. Sedangkan Ibn Hajar disebut Az-Zahabi telah menulis surat kepada As-Subki. Lantas memarahinya atas perkataan Subki kepada Ibn Taymiyah. Dan Subki kemudian membalas atas kata-katanya kepada Ibn Taymiyah. Maka Subki balas surat tu katanya. Dia kata, maka hamba ini telah pun pasti ketinggian kemampuannya, yang Ibn Taymiyah, limpahan dan keluasan lautan ilmunya dalam nakal, yang Al-Quran dan Sunnah dan akal, kehebatan kebijaksanaan dan ijtihadnya, juga dia mencapai kesemua itu lebih yang disifatkan. Hamba ini, yang ini bukan Al-Imam Az-Zahabi ini anak murid paling sayang Ibn Taymiyah. Ada seorang anak murid Zahabi yang kurang selesa dengan Ibn Taymiyah, namanya As-Subki. As-Subki ni pun alim, banyak bukunya. Dia pernah kritik Ibn Taymiyah. Az-Zahabi marah pada dia, inilah surat Subki pada Zahabi. Minta maaf. Kata dia, saya telah pun pasti ketinggian kemampuannya, limpahan dan keluasan lautan ilmunya dalam nakal Al-Quran dan Sunnah dan akal, kehebatan kebijaksanaan dan ijtihadnya, juga dia mencapai kesemuanya itu lebih dari yang disifatkan. Hamba ini sentiasa akan mengakui nilaian Ibn Taymiyah pada diri ini lebih besar dan kemuliaan dan mulia dari segalanya dengan apa yang telah Allah himpunkan padanya daripada sifat zuhud, warak, kuat beragama, membela dan menegakkan agama kebenaran semata-mata kerana Allah. Dia melalui perjalanan ulama salaf dengan sepenuhnya sangat asing orang sepertinya pada zaman ini, bahkan di mana-mana zaman pun. Sehingga Ibn Hajar menyebut Ibn Taymiyah imam kepada semua para imam, keberkatan umat yang sangat alim di kalangan ulama, pewaris para anbiya. Kemudian dia menyebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bayangkan kau pusing berapa ratus kepalsuan maklumat, dan orang ini sedang pusing selama mentang kata dia tentang nadanya. Az-Zahabi sebut, bahkan Az-Zahabi sebut dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, bila memuji Ibn Taymiyah, dia mengenai Ibn Taymiyah seorang syekh, imam, allamah, sangat alim, hafiz dalam hadis, seorang yang kritis, mujtahid, penafsir Quran yang mahir. Beliau adalah Syekhul Islam, dari lautan ilmu, dari para cendekiawan yang terbilang, dari golongan zuhud yang suka dicari, dari tokoh-tokoh yang berani dan pemurah, lagi mulia, dipuji oleh penyokong dan penentang. Bahawa ni UAE buat, dikutuk Ibn Taymiyah, bukan UAE buat. Siapa masuk ceramah UAE. Kemudian dalam tulisannya dia kata, antara orang yang mengutuk Ibn Taymiyah adalah Muhammad Abu Zahra, tokoh Mesir dalam fiqh. Saya buka buku Muhammad Abu Zahra, kata, demikian kita lihat pendirian Ibn Taymiyah terhadap anak pemerintah zamannya sama seperti pendirian Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dan Muhyiddin An-Nawawi, kita ambil baca. Maka berterusanlah rangkaian para ulama yang membela Islam. Bahkan Ibn Taymiyah melebihi mereka berdua kerana dia menghunuskan pedang di medan jihad. Dia telah diberikan ujian dengan sebab pandangan-pandangannya dalam agama. Dia meninggalkan keadaan Allah meredainya dalam penjara yang sempit, sehingga Allah meredai dan memuliakan tempat tinggalnya di syurga dan mengurniakan sebaik-baik balasan di atas sumbangannya kepada ilmu dan Islam. Dia kata, Abu Zahra kata, Ibn Taymiyah tak ada pakai. Bagi orang awam yang tak tahu apa, dia percaya habis. Dan ini pelajar-pelajar yang mesti ambil perhatian kepada penulis ini, supaya anda jangan terkeliru dengannya. Yusuf Al-Qardawi menyebut, Imam Ibn Taymiyah ialah daripada kalangan ulama umat yang aku sayangi. Bahkan barangkali dialah yang paling hatiku sayangi di kalangan mereka dan paling dekat kepada pemikiranku. Kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, ahli bid'ah dan hawa nafsu yang dahulu cuba untuk menunjukkan diri sebagai bermazhab ahli sunnah. Katanya, ni Nadwi kata, cuba menipu para pemerintah dan hakim agar menangkap Ibn Taymiyah. Sebaik saja berjaya penipuan mereka, maka nampaklah kejahatan mereka pada orang ramai.
dan mulalah menampakkan kejahatan mereka pada orang ramai, dan mulalah mereka menunjuk dan tidak bersembunyi lagi. Dan ini berlaku sepanjang zaman. Bila dia nak sesatkan aliran yang memegang sunnah, dia dakwah saya ahli sunnah. Nabi kita cerita sejak zaman Ibn Taymiyah. Dia declare dia ahli sunnah, dia kata Ibn Taymiyah sesat. Pemerintah percaya dan tangkap Ibn Taymiyah. Bila Ibn Taymiyah duduk dalam penjara, dia tahu tak ada lagi alim yang sehebat untuk lawan dia. Dan ini berlaku pada apa yang berlaku pada ulama dahulu. Dan semua kenyataan mereka berhubung Ibn Taymiyah itu bohong. Para ulama tidak kata demikian padanya. Melainkan segelintir yang kata kita tahu, dan kenyataan itu tak ada bukti yang benar. Ini pun kadang-kadang termasuk macam namimah juga. Bohong saja nak bagi orang bergaduh dan nak menimbulkan. Orang telah mati pada tahun 728 Hijrah. Buat sibuk-sibuk buat seminar nak menyesatkan Ibn Taymiyah. Benda tak ada kerja. Kau sesatkan banyak lagi atas muka bumi ni. Kalau kau buat seminar tak yakin pun bagus. Ibn Taymiyah menulis kesarjanaan di dalam siasah, di dalam berbagai-bagai lagi. Mari satu orang banyak kerja. Barang Denmark pun tak habis lagi kita pulau. Dia nak pergi suruh orang pulau Ibn Taymiyah. Kalau you pulau Ibn Taymiyah, habis kesarjanaan dunia Islam. Al-Imam Ibn Kathir, anak murid Ibn Taymiyah. Al-Zahabi, anak murid Ibn Taymiyah. Kesemua mereka, bahkan Ibn Kathir yang kau baca tafsirnya itu, dia mati meminta supaya jenazahnya ditanam di tepi gurunya. Ibn Taymiyah. Ada sejenis manusia tak ada kerja. Buang masa orang Islam. Berhimpun ramai-ramai nak pergi kutuk Ibn Taymiyah. Kutuklah George Bush ke apa. Adalah pasal. Tak pemimpin Denmark lah. Tak pok-pok wanita yang anti poligami tu lah. Dr. Harvina ada. Dia boleh sokong dia. Dan ini saya sebut sebagai satu selingan kepada tuan-tuan, supaya kita berhati-hati dalam penulisan-penulisan penting. Dia nakal buku tak amanah, kemudian ditulis orang, tengok ni kata. Dunia bukalah buku siapa pun, daripada semua golongan mujaddid, di kalangan semua tokoh-tokoh tajdid, nama Ibn Taymiyah terpampang di situ. Semua mereka mengambil hasil dan habuan daripada apa yang khazanah yang ditinggalkan. Memang manusia pada zaman hayatnya kadang-kadang dia diuji. Dia beri fatwa dan dia dipenjarakan. Kena fatwa dah, tetapi orang yang datang kemudian memakai fatwa itu. Macam fatwa talak 3 jatuh 1. Dia fatwa, dia dipenjarakan. Tapi kebanyakan dunia Arab talak 3 jatuh 1 sekarang. Memakai kita lainnya. Apa nak heran Imam Ahmad pun dengan fatwanya, maka dia diseksa dan dipenjarakan. Tapi setelah dia meninggal, dia digelar Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang imam-imam lain tak dapat gelaran itu. Tapi kerana Imam Ahmad mempertahankan konsep akidah dan pegangan akidah Ahli Sunnah, dia ditabalkan sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Satu orang masa hidup dia, you kutu dia biasa. Bila dia mati, you akan tahu harga dia. Baiklah lawan Syiah. Syiah lagi teruk. Sekarang Syiah sedang berkembang di Malaysia ni. Tentu kena tahu Ja'fari yang menguasai Iran. Dalam masa 4 tahun dia menguasai, dia telah mengendalikan seksaan yang paling dahsyat kepada semua pokok sunnah di Arab. Jadi semua permainan wayangnya ni. Dan Amerika tahu sebenarnya siapa musuh dan bagaimana jalan untuk menjadikan berlakunya pergaduhan dalam kalangan umat Islam ni. Sebab itu kita percaya dia tak akan serang Iran sampai bila-bila. Kerana dia tahu itulah tonggak yang boleh menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah. Kerana perbezaan yang jelas. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayn faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni Allah redha dia dan bapa.
bahawa Nabi SAW lalu kepada dua kubur. Baginda menyebut, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya kedua-dua empunya kubur ini diazab. Nabi tahu ini. Dan ini adalah mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tak tahu siapa yang diazab dan siapa yang tak diazab. Dan kita berlepas daripada mengulas hal ini, kerana ini urusan Allah di akhirat. Kadang-kadang manusia pada zahirnya kita nampak begini, hampir meninggal dia bertaubat kepada Allah, dia tak tahu. Dan saya juga, sebab itu saya meminta kepada kita semua sentiasa mempunyai dada yang luas dalam memberikan harapan pada setiap individu umat ini. Bahawa tidak mustahil untuk suatu hari orang yang kita andaikan dia musuh, dia menjadi sahabat yang baik. Kita juga meraihkan Menteri Pembangunan Wanita dengan kenyataan-kenyataan yang berani. Dan kita puji, kita sokong dia. Dan kita kata Alhamdulillah, terima kasih. Dada Islam luas untuk menerima sesiapa saja di kalangan umat ini untuk memberikan sumbangan. Saya dengar pula setengah orang kata, ini semua ni dia sendiri pun, itu urusan dia. Positif dia kita ambil. Urusan dia tentang diri dia, dia dengan Allah, kita doakan dia. Kita tak ada kerja nak mengulas dia. Kalau you nak ulas, you pergi dakwah kat dia. You tak dakwah kat dia, tak ada masa. Tapi bila dia memberikan satu sokongan yang positif kepada aliran Islam, yang cara yang betul, dan dia menolak beberapa kenyataan, beberapa manusia ni yang cuba mempertikaikan syariah, kita menyatakan terima kasih. Kita tahu kadarnya. Tentu tak sama ucapannya dengan seorang tokoh yang pergi belajar agama, dalil-dalilnya. Cukup dengan kadar yang dia tahu. Sebagai individu umat Islam, dia mengulas. Alhamdulillah begitu. Kita terima kasih. Dan kita sentiasa ingin mencari ruang berbuat baik dengan semua orang yang inginkan Islam. Walaupun pada hari pertama dia baru langkah kaki nak masuk menyokong Islam. Dan kita ingin memegang tangannya bersama-sama menyokong aliran Islam ni. Setiap orang ada kelemahan kita. Kita sendiri ada kelemahan. Saya lagi banyak kelemahan. Contoh juga, kalau Allah singkapkan diri kita, tak ada apa yang tinggal. Dan hadirin hadirat sekalian, oleh kerana itu maka kita beri perhatian berhati. Nabi SAW menyebut kedua-duanya mereka diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidak diazab dalam benda yang besar. Maksudnya pada zahirnya tak besar, tapi pada segi kesannya besar, dan pada segi dosanya besar. Bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Adapun salah seorang daripadanya berjalan dengan namimah. Yas'a fi'il mudhari', seakan-akan dia terus menerus dengan namimah. Pergi sana cakap, ni kau tahu dia kata apa? Dia kata kat kau ni, dia pergi, dia bawa. Itu kerja dia, namimah. Kita pun menanya kadang-kadang orang tanya, kau duduk sini mana dia ada kata kat aku? Dia tak ada lah. Dia tak ada cerita benda lain. Walaupun kita dengar, cakap dia tak ada. Buat apa dia balas? Cuma kalau kita rasa yang dia tu cakap tu mungkin betul, kita elok juga kalau fikir benda-benda yang gini-gini. Mungkin you boleh baiki diri. Dia kata, dia kata. Tak adalah dia kata, aku nak fikir. Memang dia kata, kalau dia tak kata, aku tak kata. Kita bakal dia. Tak, tidak boleh. Yalah, kalau boleh fikir. Kalau benda tu tak ada kepentingan untuk agama, tak boleh bagi tahu. Kita baiki terus. Bahkan kita kalau nak baiki, bagi orang tadi. Melainkan satu orang yang bawa ajaran yang sah, murafat, kita memang kena. Kau tahu dia beritahu apa? Dia kata, kalau minta, kalau ada hajat, pergi doa kat kubur. Kau dengar dia kata, kau nak ikut lagi? Itu tak apa, kita beritahu. Supaya dia tahu, jangan ikut sesat tu. Itu sesat, boleh ikut. Itu lain tu. Tapi ini hanya masalah peribadi. Awak, satu orang kepada satu orang. Hanya tujuannya nak bagi bergaduh. Nabi kata, ini yu'adzaban, diazab. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min bawlih. Seorang lagi Nabi kata tak tidak tutup ketika buang air. Dalam setengah riwayat la yastanzihu min bawli. Tak
bersih daripada buang air. Iaitu dia buang air, cuci tak bersih. Nampak kecil, kesannya besar. Maksudnya solatnya tidak sah. Gitu-gitu je. Sebagai orang kadang-kadang bukan Muslim, dia tak kisah. Tak mahu lelaki kadang-kadang, tak tahu mempat, tak tahu itu. Tak kisah gitu. Dan ada tandas tu, kadang-kadang tidak Islami kan. Dia buat tandas kat luar je. Dan semua orang kalau tak dilihat auratnya, tak apalah. Kadang-kadang orang ni dia tak kisah. Dia kata, alah sama je, siapa pun dia kata. Senang dia cakap. Dia bukan masalah itu. Masalahnya syarak. Melarang. Kesannya, pertama, yang tidak tutup. Dalam riwayat lain dia kata yang tak bersih. Yang tak bersih pun sama. Kesannya besar. Besar kerana menyebabkan tak sahnya ibadah yang lain. Sama juga kadang-kadang kita tengok orang ambil wudu. Sebab tu Nabi kata qawailul lil aqabi minan nar. Lil aqabi minan nar. Celaka bagi pada tumit-tumit daripada api neraka. Apabila sebagian para sahabat ambil wudu dengan begitu pantas sehingga tumit tak kena air. Ulang daripada salat dalam salat asar diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebagiannya ambil wudu begini. Cepat air ni datang, di hujung ni dia pecah. 3. Tak kena siku dia. Apa yang kena datang dia tak kisah pun. Dan ini semua tak betul. Dan kita kena betul. Ada beberapa benda yang kalau kita buat, kita nampak kecil, tapi dia boleh menyebabkan dosanya besar. Sebab itu dalam hadis yang disebut antaranya ittaqul la'inain, kata Nabi. Takut kepada dua orang yang dilaknati. Iaitu siapa? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas atau fi dhillihim. Orang yang buang air di jalan orang. Zaman dulu kan orang lalu lalang jalan, dia buang air di situ. Ataupun dia buang air di tempat teduh, tempat orang nak rehat, dia buang air di situ. Menyebabkan orang bila tu orang akan kutuk dia. Kenapa celaka betul dia kita sambung. Tuan-tuan, benda yang sama orang yang gunakan tandas awam. Sama juga lagi temut tandas masjid dan surau. Dia tak flash, dia tak apa, orang datang tak guna betul. Orang kutuk, maksudnya orang kutuk dah tepat. Orang yang seperti ini Nabi bagi orang ni dapat dosa. Menyebabkan orang lain datang dan mengutuk dah. Sebahagian daripada kutukan tu kena berada. Guna benda. Tetapi orang Muslim tak patut. Itu dah anak-anak orang Islam tak dididik dengan agama dia. Conteng dia, rosakkan barang awam. Dia cabutkan telefon dia tak tahu dia cabut telefon biar orang lain yang susah nak guna dia akan kutuk dia. Jahanam dia orang ni kata. Celaka betul orang ni. Tanda pun sama. Surah masjid kena guna tajuk. Tak lepas pada tu pergi semayang. Semayang tu patutnya ajar dia disiplin. Patut wasak. Orang datang busuk tanda. Tahu masjid ni kata. Masjid yang tekuk. Ada masjid banyak. Tak upah orang suruh bersih. Bukan malu orang baru masuk Islam ke masuk Islam. Mari kali tambah masjid pergi tandas. Tengok-tengok tu. Dia kata teruk Islam. Betul. Kalau masjid pun tak ada baiki, kita tak ada tak boleh fikir macam tu. Kita nak betulkan dia. Sama kalau kita pergi gereja, kita fikir gitu juga. First kita pergi tengok gereja. Pandai pun teruk. Dia yang datang first Islam mesti fikir benda macam tu. Dan orang yang memberikan imej yang buruk pada agama itu, dia menanggung dosa. Dan ini ramai di kalangan kita yang kadang-kadang dia rasa ini tak apalah, lepas pada ni tak siap boleh bersihkan. Tak ada tanggungjawab. Menyakitkan orang mukmin. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina." Orang-orang yang menyakitkan orang mukmin dan mukminat tak kaitan dengan apa yang mereka lakukan, tak ada sebab untuk disakitkan, mereka itu menanggung dosa yang jelas. Antara yang Islam larang,
Sebab itu Islam larang juga antaranya baul filma'ir rakib. Filma'ir rakib. Kencing pada air yang bertakun. Mungkin negeri kita maju dah sikit lah. Tapi negeri-negeri lain, antara salah satu sebab penyebaran wabak penyakit ini, Islam larang 1400 tahun yang dahulu. La yabullanna ahadukum fil ma'ir rakid ad-da'im alladhi la yajri summa yaghtasilu minhu. Jangan satu orang kamu kencing pada air yang tak mengalir, kemudian nanti digunakan pula, dimandikan pada air itu. Dia ini banyak, tak ada peraturan. Antara yang baginda larang lagi, supaya benda yang berkesan pada orang ramai, ataupun yang tak berkesan beradab diri, dilarang untuk kita kencing menghadap ke arah kiblat. Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharbu. Jika kamu mendatangi untuk buang air besar, jangan kamu menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Menghadap pun tak boleh, tak boleh. Tetapi ke timur ataupun ke barat. Maksud ke timur ke barat itu bagi negeri yang timur dan baratnya bukan kiblat, ke timur ataupun ke barat. Kalau kita timur dan barat itu kiblat, utara dan selatan. Tapi yang penting itu semua dilarang, merupakan adab-adab agama yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Saya terjawab soalan-soalan. Kita mempunyai 4 mazhab di mana semuanya berasal dari ajaran Rasulullah. Bolehkah kita amalkan dalam kehidupan kita pada ajaran 4 mazhab ini mengikut keadaan-keadaan yang diperlukan, atau boleh dicampur adukkan? Saya ingat saya dah jawab ni benda ni banyak lagi. Dia tengok sini. Jika tuan-tuan ini lahir goreng dan menang, dia kata tuan-tuan kira ikut mazhab tu. Misalnya bila tuan-tuan lahir, semua tuan-tuan goreng-goreng dari ini, dia tengok Syafi'i, oh mana saya mazhab Syafi'i. Ataupun yang lahir di India ada goreng-goreng, oh Hanafi, oh Hanafi anak aku ni. Kalau sampai ke peringkat macam tu, kira jangan keluar mazhab dalam. Dah ditentukan sejak azali lah. Jika tidak tuan-tuan, kesemua imam-imam ini benar. Cuma kebenaran itu ada kalanya tak dikongsi oleh semua imam dalam semua masalah. Ada masalah yang mazhab tertentu ternyata tidak benar. Dalam hadis Nabi kata mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Tuhan laknat orang yang mendatangi istrinya pada dubur, yang meliwat istrinya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, antaranya apa yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi Ahkamul Quran, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah ladang-ladang kamu, datanglah ladang kamu macam mana yang kamu nak. Kata dia, sebahagian dari kalangan, ada di kalangan para ulama yang menyatakan boleh mendatangi isteri pada duburnya. Sedangkan hadis terang. Kalaulah semua orang kata dengan hanya ada qala, hanya berpegang kepada kata-kata ulama, maka dia akan menyalahi hadis Nabi lambat. Kita kata Tuhan maaf ulama yang kata, mungkin yang jelasnya kita tak jumpa lah hadis ni. Kalau dia jumpa, dia jumpa habis. Kita kata tak jumpa. Takkan kita nak kata dia jumpa di cakap hadis pula. Jadi mana kita nak tahu tuan? Kalau semua kena ikut satu imam, semua benda, tentu susah. Kita buka dalam tafsir Qurtubi dalam masalah sembahyang Jumaat. Qurtubi sebut di kalangan para ulama dinasabkan qaul ini kepada Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Ada yang menyatakan sembahyang Jumaat fardu kifayah. Sebahagian sembahyang yang tak payah. Sebahagian tak payah buat.
Bahkan ada bersandar pada Imam Malik sembahyang Jumaat ni sunat. Bukan Imam Malik kata mereka sadar pada Imam Malik. Kalau main ada qala ulama, susah. Semua benda. Oleh kerana itu, sebab tu kita tidak setuju dengan ekstrim satu mazhab. Kita luaskan. Kalau ada bab yang ternyata dalam mazhab itu betul, mazhab itu ada bab yang semua mazhab betul, semuanya tafsirannya boleh diterima pakai. Ada bab kalau ternyata bercanggah, kita tolak yang bercanggah. Kita minta doa Allah ampunkan orang yang memberi pendapat. Mungkin dia tak jumpa ataupun tafsiran yang tersilap. Adapun tuan-tuan nak mewajibkan satu orang sentiasa, itu sukar. Dalam mazhab Malik, daging anjing makruh. Takkan orang mazhab Malik mari nak goreng pi rumah dia buat gulai apa ni? Gulai anjing kan mampir dah. Dan ini semua mesti hendaklah setiap orang tidak ekstrim dengan mazhab. Dia kena bertanya juga atas apa alasan perkara ini dikata. Ketika itu kadang-kadang kita akan jumpa, bila kita tanya begitu, di sini mazhab ni kuat, di sini mazhab ni kuat, di sini mazhab ni kuat. Kita memilih mana dalil yang kuat. Dan di mana dalil itu juga difatwakan oleh imam-imam mazhab, cuma berbeza-beza aliran. Semalam saya sebut di jawapan masalah Hatta An-Nawawi rahimahullah, tuan punya kitab ni, dia kuat mazhab Syafi'i, syarat-syaratnya mazhab Syafi'i. Tetapi dalam masalah najis anjing, najis khinzir, dia kata khinzir bukan najis mughalazah, bukan wajib untuk dibasuh dengan air tanah. Yang wajib hanya anjing. Itu saja yang ditegaskan dalam dalil. Khinzir ini satu tafsiran kiasan saja. Jadi kalau orang tu kena khinzir, dia balik, dia sabun tangan dia, hilang kesan dia, memadai. Kalau tanya saya kata macam Nawawi kata. Pada hadis itu kata, idza walaqal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahunna biturab. Apabila anjing jilat bekas kamu, basuh 7 kali. Satunya dengan air tanah. Sekurang-kurangnya lah 7 kali, satu dengan air tanah. Dari segi wallah ta'ala alam ni dia doktor-doktornya. Saya baca dari segi saintifik pun yang memang virus yang dibuang dengan air tanah itu yang ada pada anjing, jilatan anjing. Ada pun babi ini tak ada kesan lagi. Dia boleh dibasuh, dia boleh dihilangkan tangan ini dengan basuh minyak dia semua, dia sabun cukup. Kalau dia kata bekas tinggal, dia tak gunakan air tanah, dia basuh sehingga bersih. Pada Imam Nawawi dan pada kebanyakan ulama lain memadai. Hadis itu hanya untuk anjing. Kalau satu orang berpegang itu, Imam Nawawi keluar daripada mazhab dalam kes itu, bukan mazhab lain. Sedangkan dia tonggak dalam mazhab Syafi'i. Ada kaul yang kadang-kadang suatu mazhab agak sempit, kita luaskan. Tuan-tuan pun amal banyak mazhab. Tak sedar, tak tuan-tuan pergi beli barang, mana ada? Beli balik. Tak ada kata saya beli, saya jual lah. Cuma Cina bukan tajam tempat saya duduk, yang tua dia tahu kata. Saya pergi beli barang ni, gua jual semalu ha. Oh dia kata, saya tanya awak mazhab Syafi'i? Cina tu mazhab Syafi'i. Tentangan dengan masalah masa itu. Dan ini suatu alhamdulillah perundangan ni bagus, iaitu saya pun hari tu kita punya pakar undang lawyer. Saya dah tengok perkara tu dan ini secara apa yang tertulis tu bagus. Dan saya faham kebelakangan ni praktikalnya pun begitu juga. Mula dah pandangan-pandangan lain khususnya dalam muamalat. Tetapi dalam ibadah, oleh kerana dia rasa tak ada pertentangan dengan masalah walaupun kadang-kala ada dalil yang baik dikekang. Dalam kes khinzir ni saya ingat mungkin dia tak pergi ke mana, dia tetap kekang dengan Syafi'i. Pasal dia tak nampak masalah awal lah. Mungkin dalam muamalat fatwa itu akan datang dalam mazhab Hanafi. Dalam muamalat jual beli kita berlaku. Macam saya kata, jual beli dia berlaku. Kita pergi beli, kita tak kata apa. Kita tak kata saya beli, saya jual. Cukup dalam mazhab Hanafi, tunjuk barang, beri duit. Tunjuk barang dan beri duit, itunya satu proses redha yang dikehendaki oleh syarak. Bayar zakat pun sama lah kita, zakat fitrah kan. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh tu.
Sebab tu tuan-tuan tengok dulu dia suruh tarik beras tu. Dia antara dua, antara persimpangan, ingin keluar dan tidak. Dulu saya tak tahu dah tempat keluar, tapi ada. Kalau di utara dia tolak. Ini zakat saya pagi tahun ini. Mula-mula dia pergi kena beli dulu beras. Saya jual beras ni sebanyak RM3.50 beli. Lepas jual, ini zakat saya pada tahun ini. Dia tolak beras tu. Lepas tu dia jual pula. Ini dia beli balik. Beras tu. Ni ambil pergi jual beras zakat. Dia jual beras zakat. Orang bagi zakat dia jual beras tu. Dia jual pula. Jadi akhirnya dia dapat dia dah macam proses ni kira lucu lah. Tapi dia antara ingin keluar dan tidak. Mazhab lain kata tak. Dan mazhab Ahmad pun tak boleh bayar dengan nilai. Itu di Saudi tak bayar dengan nilai. Tetapi mazhab Hanafi dia melihat bahawasanya yang apa tujuan zakat itu. Apa tujuan zakat? Dan Nabi SAW memang suruh bayar. Kerana dahulu kita tahu dia punya sistem jual beli itu barter trade. Dia boleh gunakan beras tu ataupun gandum tu untuk tukar. Sekarang tak guna je, dia mesti duit. Kalau dia pakai miskin, dia ada 2 gundi beras di rumah dia. Rumah dia, rumah pun umur dah bocor, rantai apa ni. Kita pergi hantar nah ni, beras zakat 3 gundi. Saya ingat orang dia, tak raya dia mana tu. Lebih baik kita bagi ni harga beras 3 gundi. Maka dengan itu, maka kita dah keluar di sebahagian benda daripada mazhab. Kita dah keluar daripada mazhab. Cuma dia kebelakangan ni ada seorang dua manusia. Kita tak boleh keluar daripada mazhab kita. Kita kalau ketinggalan zaman seorang-seorang kau. Orang dah keluar dah. Cuma tak istihad dia. Pelik sungguh dia. Mazhab Syafi'i Nusantara. Kita tahu Imam Syafi'i ini lahir di Palestin. Dan mazhab dia berkembang mulai di Iraq. Kemudian berkembang di Mesir. Tiba-tiba mazhab Syafi'i khas edisi Nusantara. Itu Syafi'i bin Awam. Tahu Syafi'i mana? Apa benar setengah pendapat menyatakan terdapat setengah surah zikir ada yang panas dan sejuk? Contohnya Ya Latif sejuk. Surah Ikhlas panas. Saya tak tahu lah kena panggil doktor bawa dia punya surah Ikhlas. Dia ambil tak surah Ikhlas tengok. Mau berzikri dia naik. Tuan-tuan, saya kadang-kadang tak apalah, tak apa soalan ni. Tapi beginilah tuan-tuan. Saya selalu buat konsep umum. Nampak bodoh ni bukan Islam. Itu kan. Nampak bodoh ni bukan Islam. Senang ni fikir. Agama tak bawa tuan-tuan kepada khayal-mayal ni. Baca surah Ikhlas. Baca Ya Latif apa. Untuk fiqh doa. Ada kala kita Ya Latif sesuai dengan kita nak minta Ya Latif turunkanlah balak kepada musuh Islam. Wahai yang lunak. Tak. Ya Muntaqim. Wahai yang membalas dendam. Turunkan balak kepada musuh Islam. Sesuai lah dengan panggilan nama Allah Ta'ala. Sesuai dengan inti kandungan doa. Ini panas sejuk. Apa fungsi mana? Tak apalah soalan tu bagus. Tapi katanya ini dia ada angin tarikat-tarikat sikit ni. Tarikat. Jika anak itu anak susuan saya, bolehkah suami saya menjadi mahram kepada anak itu? Ya, suami mahram lah. Tapi jadi wali nikah tak lah. Jadi dia memang mahram. Anak susuan kita, dia panggil bapa susuan. Ada dua-dua bapa susuan. Satu, kalau sekiranya lelaki itu adalah lelaki yang mana kita menyusu dengan isterinya, susuan itu disebabkan lelaki berkenaan. Anda faham? Tak faham tu tak balik lagi. Ya. Ramai tak balik. Susu tu berpunca daripada lelaki berkenaan. Kalau tidak, mana nak datang susu? Tak pasal-pasal tiba-tiba menyusu. Aku ni tiba-tiba ada susu. Tak lah. Kerana lelaki berkenaan menyebabkan ada anak. Itu satu orang perempuan, dia sedang menyusu anaknya. Kan? Dia ada susu. Ada suaminya.
Dalam masa yang sama orang lain nak tumpang susu dengan dia. Ataupun tak tumpang pun katakanlah dia lahir di apa? Dia lahir mak dia hilang di hospital Sungai Petani, bila dia hilang. Dia lahir dia hilang. Bila hilang bagi budak ketua perempuan kesian budak menangis, bagi susu. Dia susu. Wanita tu jadi ibu susuan. Kalaulah sekiranya, nanti tuan-tuan tengok step by step ni dia. Kalau sekiranya, katakanlah ketika dia menyusu tu muda lagi ibu dia. Kata 15 tahun. Besok budak lelaki ni besar 20 tahun. Dia berkenan kat wanita tu, dia tak boleh kahwin. Walaupun kerana dia telah menyusu. Dia bukan dia tak boleh kahwin wanita tu, dia tak boleh kahwin dengan anak wanita tu. Sama ada anak wanita tu menyusu dengan ibu dia ataupun tidak, tak penting. Tapi anak dia tak boleh kahwin. Kalau pada ada orang lain tumpang menyusu dengan wanita tu, dia pun tak boleh kahwin dengan wanita tu. Ataupun lelaki tu. Anak susuan kedua dia ni pun dia tak boleh kahwin. Anak susuan bukan anak dia, anak ni menyusu. Dan dia tak, kalau dia wanita, dia tak boleh kahwin dengan suami tadi, ibu susu. Suami kepada ibu susuan dia. Dia tak boleh kahwin. Kalau suami ni telah meninggal, ibu susuan dia berkahwin pula dengan lelaki yang lain. Lelaki lain tu pun dia tak boleh kahwin dengan dia. Kerana itu bapaknya, iaitu bapak ataupun suami kepada ibunya, ibu susuan, dia sama macam dengan nasab. Cumanya lain. Adik-beradik dia, ni adik-beradik budak yang menyusu tadi, tak kena-mengena dia boleh kahwin. Hanya dia seorang saja dalam kes ni. Macam mana? Semua dia, mak saudara dia, apa? Dia wanita tu dia ada apa? Abang dia ada adik dia, bapak dia ada, semua kira taraf dia taraf bapak saudara. Dia macam dengan nasab. Kita fikir nasab apa dah. Kakak yang baru, seorang kakak yang baru melahirkan anak turut menyusu adik bongsunya. Setelah dewasa, anak kakak dan adik sepupu mendakwa mereka haram dinikahi, aurat mereka tak dijaga, bagaimana hukumnya? Ya. Kerana dia sudah jadi ibu susuan. Dia bila jadi ibu susuan, mulanya dia boleh kahwin pasal dia pada taraf itu mak saudara dia. Dan anak mak saudara dia sepupu dia kahwin. Tapi bila mak saudara dia dulu telah menyusukan dia, mak saudara dia telah naik satu pangkat jadi ibu susuan dia. Banyak pula menyusu ni. Apa kena Semua Ibnu Taimiyah, ni yang tak banyak dia dengar, saya cerita untuk orang dewasa saja. Ibnu Taimiyah telah simpulkan dalam fatwa dia, kalau seorang lelaki termenyusu isteri dia, seorang isteri termenyusu suami dia, jadi apakah jadi anak susuan pun tidak. Dia sebab dia orang itu menyusu, dia tak minta maaf lah, kita ni kena pisah lah, aku dah jadi anak susuan kau. Adakah anak susuan? Tanya Ibnu Taimiyah. Orang yang depan ni jangan dengar. Ini cerita orang lain. Kata Ibn Taimiyah dia tak termasuk kerana dia hanyalah sebelum daripada 2 tahun haulain. Kata tak tahu lah. Terima kasih banyak kepandangan tu. Yang pertamanya kita sistem Islam tu bukan individu, dia satu grup yang tidak ditentukan siapa. Kita tak kata si A begini, si B begini, secara umum. Kita sebut Syiah begini secara umum, dan kita tak tentukan fulan daripada Syiah begini, fulan daripada Syiah begini. Kita komen pandangan dia, dan kita pun tidak menafikan mungkin dia ada perkara-perkara yang positif. Sebab tu bila kita komen tentang Islam, selalu juga kita komen tentang sistem pengurusan pihak agama. Saya selalu bila komen dia, saya akan serang juga komen saya kepada pihak agama. Kerana mereka ini yang menguruskan masalah wanita dengan cara yang begitu teruk, menyebabkan wanita tak ada tempat. Dan sisi Islam kadang-kadang dapat memberikan ruang untuk mereka mengadu dan mengangkat dan membantu kes mereka. Kita sedar benda ni.
Sebab itu kita komen selalu bila kita kata ini, kita kata kepada ini. Kita kata benda ini berlaku disebabkan ini. Pelaksanaan yang bermasalah. Hadirin mukminin sekalian, kita tak ada masalah dengan mana-mana individu dia. Tapi kita kritik idea secara umum. Idea dia secara umum. Kalau ada sumbangan yang baik, sumbangan yang baik. Individu dia boleh berurusan dengan kita berurusan sebagai orang Muslim. Dan kita tidak mengkafirkan sesiapa dengan tanpa sebab yang nyata. Kita tak kafirkan sebab nyata. Cuma kita kata pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh sebahagian tulisan kepada mereka sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dia kadang-kadang mungkin bersifat perundangan, tetapi ia memberikan kesan jangka masa panjang kepada hayat umat Islam di dalam negara ini. Jika tidak diteliti dengan baik. Jadi mungkin kita nampak pandangan itu bersifat perundangan, dia nak baiki ini, tetapi kesannya yang lain. Tapi adakah kita tutup pintu? Saya nak jasa Dr. Harunnya dalam berbincang dengan mereka. Kita terima kasih. Dan kita rasa mudah-mudahan diteruskan supaya mereka ada ruang untuk mendekati pihak yang lain juga dan mendengar pandangan-pandangan pihak yang kedua selain daripada pandangan mereka. Dan kita tidak ada sebarang permusuhan dengan mana-mana individu mereka. Hanya idea mereka. Idea. Kita selalu bila kita kata tarekat, bukan kita bermusuh dengan individu tarekat. Ajarannya secara umum. Dia, untuk syekh tarekat itu kan, Assalamualaikum, dia Muslim, wakalah, kita duduk dan kita bersama dengan bayar. Idea, kerana menolak idea itu adalah untuk pengetahuan umum. Dan apa yang Dr. Harunina buat sangat kita hormati dan terima kasih. Dan kita pun terima kasihlah pada semua pandangan-pandangan dia sama ada dalam media dan berbagai-bagai lagi yang banyak memberikan pandangan yang lebih dekat ataupun yang lebih tepat dengan Islam untuk alam wanita. Wanita ni dia tak canggih sekarang ya. Dari canggih jadi memerlukan satu orang yang lead. Dan mudah-mudahan Dr. Harunina dapat buat perkara ini dengan baik, insya-Allah. Ada soalan? Oh ada. Ini tentang Kemulia Roh Tahlil ini namanya cerita apa lagi lah. Tentang apa tak kira. Saya pernah mengikuti satu ceramah berkaitan perkahwinan Baitul Muslim. Ada dicadangkan untuk para peserta melakukan istikharah semasa hendak memilih calon. Dicadangkan agar sebelum istikharah berpuasa pada hari tersebut dan kemudian baca Yasin sebelum solat istikharah. Disuruh juga agar bertawassul dan baca Yasin semasa berdoa. Atas alasan Yasin sebagai panjang cerita. Tuan istikharah. Yang lain edisi tambahan tu tak ya. Istikharah. Kemudian satu orang tu rasa dia pada hari Isnin nak berpuasa, semoga doa dia lebih mustajab. Itu hak individu. Dia boleh buat. Tak apa. Tapi dia jangan kata istikharah ni tak boleh istikharah saja. Kena puasa dulu. Yang tu kita tak dengar. You nak puasa, you puasa. Puasa Isnin, puasa Khamis, you nak puasa. Dengan satu harapan, dengan puasa itu dekat dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan istikharah itu tepat. Dan Allah Ta'ala pun tak menghampakan orang yang istikharah. Dan istikharah itu pilih. Dengan istikharah yang betul lah. Nah yang apa istikharah? Cabut nombor apa? Dulu begitu, saya kecil-kecil belajar begitu. Tulisnya berapa, ia tidak bubur kertas di bawah sejadah. Lepas daripada semayang, gagal ambil mandi. Dan memang kita berkenan kat perempuan tu, kita kena tak hak ia tu dekat sikit lah. Tak sama dengan hadis yang Aisyah riwayat. Allahumma inni astakhiru bi'ilmik wa astaqdiru biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim li'annaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri faqdirhu li thumma yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadha al-amru sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdir li khair min haitsu kan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, aku beristikharah dengan ilmu, memohon pemilihan qudrat. Engkau tahu, aku tidak tahu, engkau mengetahui yang baik.
Ya Allah, jika pada ilmu pengetahuan sesungguhnya perkara ini baik untuk kehidupanku, agamaku dan kesudahanku, takdirkanlah dia untukku, mudahkan dia untukku dan berkatkan dia padaku. Jika engkau tahu ia tidak baik untuk kehidupanku dan agamaku dan kesudahannya, palingkanlah dia daripadaku dan palingkanlah aku daripadanya, dan takdirlah kebaikan itu di mana saja ia berada. Subhanallah, jami' mana Tuhan Nabi. Riwayat Muslim. Pertama Nabi kata, palingkan dia daripadaku. Kalau dia paling daripada kita, kalau nak kahwin, kita tak paling, mau kita duduk gila kau. Tapi palingkan dia daripadaku dan palingkan aku daripadanya. Cantik. Takdirkanlah yang baik itu di mana saja dia berada. Datanglah kebaikan, dia datang ganti. Istikharah. Adakah lepas istikharah kena tunggu mimpi? Tak. Jadi sebagai orang dia faham kena mimpi. Kalau benar dia dapat mimpi dan rasa mimpi itu benar, itu bonus. Tapi Nabi tak pernah kata mimpi. Lepas dia istikharah, lapang dada dia lakukan. Katakanlah dia lakukan sekerat, rupanya tak baik, insya-Allah tak berjalan terus perkara itu. Allah akan stop pada. Kebaikan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Istikharah. Sekarang saya ustaz, sekolah semua tak mimpi lagi. Banyak mimpi lain yang macam kata edisi lain. Tak kaitan dengan istikharah. Kita lakukan. Umar bin Khattab laku berulang kali sehingga lapang dadanya. Tapi itu orang buat sekali, dua kali dia boleh teruskan. Kalau dia buat sekali pun dia boleh teruskan. Saya ada pengalaman bukanlah betul, tak ada jadi bijak pengalamannya. Semasa perang Teluk, first Gulf War dulu, yang first, yang pertama, saya orang semua kena balik. Saya rasa baru datang, baru semester, tak nak balik kan. Tapi kerajaan Malaysia wajibkan balik. Kitab sendiri banyak. Duit datang dapat semua kitab, banyak kitab. Serba salah orang kita balik, habis lah, ada pula ramalan, habis lah, dia terbakar semua kan. Nanti akan jadi Imam Mahdi kan keluar ke? Macam tu semua, macam-macam cerita. Tapi saya, orang lain dah packing barang, kita sebab masukkan juga. Saya istikharah, saya rasa tak mahu balik kitab ni, saya takut saya boleh datang lagi. Saya nak guna kitab, saya tak mahu beli yang kedua. Saya istikharah, orang lain balik, saya fikir, tak apalah, jangan balik. Subhanallah, Allah takdirkan pengalaman dia. Orang lain semua, kawan yang angkut, kita ada angkut, kita ada tak nampak, kita ada jauh sikit, kita tak nampak dia angkut. Tapi memang saya terpaksa, tak boleh bawa balik. Dan saya tak ada duit untuk bawa balik semua. Saya tinggal sama kawan. Dan ternyata kami balik 6 bulan, kami diarahkan balik semula. Tak bakar. Jadi kami balik semua. Saya tak tahu pengalaman. Kadang-kadang satu benda kita istikharah, kadang-kadang Allah tentukan keputusan yang baik untuk kita. Mudah-mudahan. Begitulah dengan banyak tuan-tuan istikharah. Mudah-mudahan kita tak rugi. Kita bukan nantikan mimpi, tuan-tuan. Saya tak nantikan mimpi. Ada kemungkinan mimpi yang baik saya tak nanti. Betulkah kalau ada mayat dalam rumah, cermin kaca kena tutup? Kucing kalau langkah, bangkit balik mayat. Sebab tu bila orang yang sedih mak dia meninggal, dia belah kucing. Lagi dia tak tu bagi langkah mana dia. Tentang ni semua karut. Tak payah. Tak ada lah. Tutup. Apalah kaitan macam ni. Mungkin orang dulu saya fikir dia sepatut tu. Setengah orang dia terkejut kan. Dia terkejut masuk dia bila dia lintas cermin tu. Dia duk ingat dia macam, dia perapan. Mungkin dia fikir hantu. Memang banyak dia sendiri. Bayang dia sendiri. Kan? Macam cerita apa? Cermin Doremi kan. Cermin tu mengajuk dia. Jadi dia oleh kerana barangkali dia kata tutuplah cermin tu. Macam barangkali itu bermula. Tapi ini tak ada kena menang sama. اللهم اجعلنا معنا هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا منا شقيا